Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Berjumpa kita sekali lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Cikgu harap kamu semua sentiasa berada di dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Baik murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah penjodoh bilangan. Ya. Kemarin tata bahasa kita ialah penjodoh bilangan. Di mana tajuk ini ataupun kemahiran ini telah pun kita pelajari pada sesi-sesi sebelum ini ya. Jadi cikgu harap kamu masih ingat lagi tentang tajuk penjodoh bilangan dan apakah yang dikatakan sebagai penjodoh bilangan. Walau bagaimanapun, cikgu akan ulang sekali lagi tentang penjodoh bilangan ini. Jadi untuk itu murid-murid kita lihat dahulu interaktif tentang tajuk ini ya. Seekor monyet. Sesikat pisang. Sepuluh biji pisang. Sebuah motosikal. Seorang postman. Sepucuk surat. Sebilah parang. Seutas tali. Ekor. Sikat. Biji. Buah. Orang. Pucuk. Bilah. Utas. Penjodoh bilangan. Okey, itu tadi murid-murid ya, di antara beberapa contoh penjodoh bilangan ya. Jadi cikgu harap kamu faham dan masih ingat lagi ya. Kita lihat seterusnya ya. Penjodoh bilangan. Ini pemandangan di hujung kampung Titi Tiga pada suatu hari Minggu. Mari kita lihat apa yang berlaku di sana. Terdapat 3 buah rumah di hujung kampung. 3 buah rumah. Buah. 5 ekor lembu sedang makan rumput di padang. 5 ekor lembu. Ekor. Terdapat 2 batang pokok kelapa berhampiran dengan sebatang sungai. 2 batang pokok kelapa. Batang. Sebatang sungai. Batang. Seekor monyet sedang memetik beberapa biji kelapa. Seekor monyet. Ekor.
beberapa biji kelapa. Biji, Buah, ekor, batang, dan biji ialah penjodoh bilangan. Apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan berpasangan dengan kata nama dan kata bilangan bagi menunjukkan bilangan. Mari kita lihat penggunaan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan digunakan selepas kata bilangan atau sebelum kata nama yang mengikutnya. Contohnya, 3 buah rumah. 3 ialah kata bilangan, rumah ialah kata nama, buah ialah penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan juga digunakan dengan kata bilangan seperti 1, 3, dan sebagainya. Contohnya, terdapat 2 batang pokok kelapa berhampiran dengan sebatang sungai. 2 batang pokok kelapa. 2 ialah kata bilangan. Pokok kelapa ialah kata nama. Batang ialah penjodoh bilangan. Sebatang sungai. Ialah kata bilangan. Sungai ialah kata nama. Batang ialah penjodoh bilangan. Sebagai rumusan, penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan berpasangan dengan kata nama dan kata bilangan bagi menunjukkan bilangan. Oke, murid-murid. Jadi, cikgu harap kamu paham ya tentang konsep penjodoh bilangan ya. Itu digunakan untuk berbilang lah. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, sila lihat buku teks ya, rujuk buku teks ya. Pada muka surat 37 37. Oke, buku teks muka surat 37. Ya, ada masalah sedikit. Oke, muka surat 37 ya. Yaitu di akhir pembelajaran nanti adalah diharapkan kamu dapat menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat. Oke, itu objektif di akhir pembelajaran. Oke. Baik, di bawah tajuk indahnya kebun datuk. Ini kebun datuk. Kamu diberikan beberapa penjodoh bilangan. Beberapa penjodoh bilangan. Dan bagaimana untuk membina ayat daripada penjodoh bilangan yang diberikan. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu dialog Kita lihat dulu dialog yang pertama Itu dialog yang ini. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Jadi perkataan yang diwarnakan warna merah itu rumpun adalah merujuk kepada pokok buluh. Ini rumpun. Rumpun. Maksud dia tumbuhan yang tumbuh dan dia tumbuh seperti ini
dengan banyaknya ya, serumpun. Contohnya satu rumpun. Kalau di sini ada tiga rumpun lah. Ya, ini satu rumpun. Oke, dua rumpun. Oke, tiga rumpun. Oke. Contoh tumbuhan yang boleh digunakan yang menggunakan penjodoh bilangan rumpun ialah tebu. Selain daripada buluh tadi, tebu, serai, daun pandan. Jadi boleh gunakan penjodoh bilangan rumpun sebab ianya tumbuh seperti pokok buluh tersebut. Ya. Okey. Jadi tadi banyaknya pokok buah. Mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Kemudian Datuk dia cakap apa? Ya. Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Okey. Ya, dengan adanya pokok buluh ni 3 rumpun pokok buluh ini ya. Ianya dapat menahan tanah runtuh. Dia menahan tebing tersebut daripada runtuh. Jadi pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan yang terdapat di muka bumi ini, salah satu fungsi dia ialah sebagai penahan tanah. Jadi kalau kita lihat tanah-tanah ataupun kawasan yang kurang pokok tumbuh-tumbuhan, mudah dihakis oleh air. Jadi dan mudah runtuh. Okey, apakah kata ni? Oh, barulah saya faham. Okey. Kemudian tanya cucu dia lagi. Datuk, apakah fungsi tin-tin kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Mana tin kosong? Yang diikat dengan seutas tali itu. Ni. Ni tin kosong ni. Ni ya. Kemudian diikat dengan seutas tali. Nampak tali tu okey, jadi apa jawab Datuk dia? Okey, ni. Tin-tin kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tin-tin kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Itulah guna ataupun fungsi. Fungsi itu ialah guna tin-tin tersebut. Jadi bila tali tersebut ditarik, ditarik-tarik, maka tin kosong ini akan berlaga di antara satu sama lain dan menghasilkan bunyi yang boleh menghalau haiwan yang hendak merosakkan ataupun memakan buah-buahan tersebut. Kalau di sini ada kan pokok buah ni. Ni pokok buah. Nampak macam pokok rambutan Jadi kalau ada tupai ke nak makan, jadi bila nampak tu, bila digoyangkan dengan menarik tali tersebut, tin-tin tadi akan berbunyi, maka haiwan tersebut akan lari. Monyet ke, burung ke dan sebagainya lah. Itu fungsi tin-tin kosong lah. Jadi kalau kamu ada kebun dan ada pokok buah-buahan, bolehlah buat dengan cara itu untuk menghalau haiwan perosak yang hendak merosakkan buah-buahan yang terdapat di dusun kamu. Baik. Jadi di sini tadi ada penjodoh bilangan utas. Utas. Utas ni boleh penjodoh bilangan yang boleh digunakan untuk tali. Seutas tali. Kemudian rantai leher pun boleh. Seutas rantai leher.
Maksudnya benda yang panjang, ya. Okey, kita lihat satu persatu, ya. Lihat satu persatu, ya, tentang penjodoh bilangan yang diberi, dan kita cuba panel ayat daripada penjodoh bilangan yang diberi. Okey, yang pertama sepasang. Ni. Sepasang. Sepasang ni kalau burung ni tadi ialah ada dua lah. Sepasang burung. Jadi macam mana nak membina ayat? Kamu boleh bina ayat, ya, menggunakan perkataan sepasang. Contohnya, sepasang burung sedang terbang bebas di udara. Itu contoh ayat dia lah. Kamu boleh buat ayat lain, ya. Itu contoh saja. Ya, sepasang burung sedang terbang bebas di udara. Okey, itu contoh ayat yang pertama. Kemudian kita lihat pula perkataan rumpun. Walaupun dalam perbualan tadi telah diberi, cuba kita bina sendiri pula ayat menggunakan penjodoh bilangan rumpun. Contohnya, ini contoh, 3 rumpun buluh ditanam di tepi sungai. 3 rumpun buluh ditanam di tepi sungai. Okey. Kemudian tengok pula sebuah. Sebuah ini adalah merujuk kepada, kalau dalam gambar itu ialah pondok yang terdapat di dusun Datuk. Datuknya. Okey. Kalau rumpun tadi merujuk kepada pokok buluh. Kalau sebuah se tu ialah satu. Sebuah tu merujuk kepada pondok. Jadi macam mana agak-agaknya nak buat ayat dia? Cikgu bagi contoh, Di dusun buah-buahan Datuk terdapat sebuah dusun. Sebuah pondok. Di dusun buah-buahan Datuk terdapat sebuah pondok. P-O-N D-O-K-dok. Pondok. Pondok ni ialah sebuah tempat lah. Tempat yang ringkas, untuk berteduh. Dan kalau zaman dahulu guna dia untuk menunggu buah durian gugur. Okey. Baik, kita lihat pula sebatang. Sebatang ini merujuk kepada sungai. Jadi penjodoh bilangan yang sesuai untuk sungai ialah batang. Se itu ialah satu lah. Sebatang maksud dia satu batang sungai. Okey. Jadi macam mana nak buat ayat sebatang? Contohnya, di belakang pondok terdapat sebatang sungai. Di belakang pondok terdapat sebatang sungai. Okey. Di batang ni ialah suatu, untuk penjodoh bilangan yang digunakan untuk benda yang panjang. Contohnya sebatang pen, sebatang pensel, sebatang pokok. Pokok, kalau rumpun ni dia tumbuh dengan banyak dalam satu tempat. Okey. Dan sebagainya lah. Okey, kita lihat seterusnya sekawan, ataupun penjodoh bilangan dia kawan. Sekawan di sini merujuk kepada, ni adalah kerbau. Kerbau, bukan lembu. Sebab kerbau ni dia berkubang. Berkubang ni maksud dia berendam lah. Dia merendamkan diri dia dalam lumpur biasanya kerbau ni. Okey, macam mana ayat dia? Sekawan kerbau sedang berendam di dalam kubang.
kubang ni ialah tempat kerbau berendam, dan biasanya kubang ini di dalam dia ada air dan lumpur. Ya, jadi kerbau ni akan merendamkan badannya ke dalam kubang ini, ya, masuk dalam kubang ini, direndamkan badan dia. Tujuan dia ialah untuk menyejukkan badan dia lah. Ya. Jadi kalau binatang tu banyak, kita katakan sekawan. Kalau dia satu je, seekor je, tak boleh kata sekawan, ya. Seekor kerbau. Kalau dia banyak, sekawan. Ya, sekawan kerbau, sekawan lembu, ya, sekawan kambing, dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya berkas. Bukan bekas, ya. Berkas. Berkas. K-A-S, berkas. Iaitu merujuk kepada, kalau gambar ni ialah kayu yang beberapa batang kayu yang diikat. Itu berkas. Okey. Kita lihat macam mana ayatnya. Seberkas kayu diletakkan di tepi pokok betik. Ini pokok betik kan. Contoh ayatlah. Seberkas kayu diletakkan di tepi pokok betik. Ya. Jadi kayu ni, kalau dia banyak kemudian kamu ikat, kita katakan dia seberkas. B-E-R, seberkas. Okey, kemudian deret. Dalam gambar ini dia merujuk kepada sayur-sayuran yang ditanam di dusun Datuk. Ya. Okey. Jadi macam mana nak buat ayat itu? Contoh ayat dia ialah Datuk menanam sederet sayur di atas batas. Okey. Ini batas. Tempat tanam sayur ni ialah batas. Iaitu tanah yang ditinggikan. Tanah tu ditinggikan. Buat batas. Nama dia batas. Ya. Datuk menanam sederet sayur di atas batas. Okey. Kemudian seterusnya penjodoh bilang yang diberi ialah bilah. Ini bilah. Bilah ni kalau dalam gambar ini merujuk kepada parang. Ini parang yang dipegang oleh Datuk. Jadi bilah ni digunakan untuk senjata tajam. Pisau, parang, ya. Sebilah keris, sebilah parang, sebilah pisau, ya. Sebilah gunting, ya, dan sebagainya lah. Okey. Contoh ayat dia, Datuk memegang sebilah parang. Ya, kamu boleh buat lain lah ayat kamu, ya. Baik, bakul. Bakul. Ya. Bakul ni merujuk kepada bekas. Ni bekas. Kalau di sini bekas buah rambutan lah. Jadi kamu boleh buat ayat, terdapat sebakul rambutan di bawah pokok rambutan. Contohnya, terdapat sebakul rambutan di bawah pokok rambutan. Ataupun kamu nak buat ayat lain, ya. Rambutan tersebut dikumpulkan ke dalam sebakul bekas. Ataupun kamu tak nak guna sebakul, guna bakul terus pun boleh. Bakul itu digunakan untuk mengumpulkan buah rambutan. Ya. Tapi
untuk kita penjodoh bilangan tadi, kena ingat ya, untuk sebagai digunakan untuk membilang. Maksudnya di situ bakul ada satu. Jadi bila ada satu, kita terpaksa letak sebakul. Kalau ada dua, dua bakul lah. Dua buah bakul, dua buah bakul digunakan untuk mengumpul buah rambutan. Okey. Jadi seterusnya ialah seekor. Seekor. Ekor ni digunakan untuk membilang binatang. Ya, seekor. Ini gambar tupai kan. Jadi macam mana ayat dia? Contoh ayat dia. Seekor tupai sedang memanjat pokok. Contoh. Ya, seekor tupai sedang memanjat pokok untuk makan buah rambutan tersebut. Contohlah. Ya, terdapat seekor tupai sedang memanjat pokok rambutan itu, dan sebagainya lah. Okey, seekor ni digunakan untuk binatang. Sebabkan dia satu, lah. Kalau ada dua tupai, dua ekor. Kalau ada tiga tupai, tiga ekor. Okey. Dan akhir sekali, botol. Ya, botol. Botol ni merujuk kepada botol lah yang terdapat dalam pondok tu ya. Ada berapa botol? Ada satu. Maka ya. Terdapat sebotol air di pondok itu. Okey. Itu contoh ayatnya. Ataupun nak buat lain pun boleh juga ya. Sebotol air diletakkan di pondok tersebut. Okey. Baik, itu tadi murid-murid ya, penjodoh bilangan yang terdapat dalam buku teks tersebut. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami ya, penggunaan setiap penjodoh bilangan tersebut. Ya, kalau untuk buluh guna apa ya, kalau untuk sungai apa penjodoh bilangan dia ya, batang. Kalau haiwan yang ramai banyak ya, kawan, sekawan. Ya, kalau kayu yang diikat, berkas ya, dan sebagainya lah, seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Okey. Jadi murid-murid, untuk tugasan pada hari ini ya, sila lihat buku aktiviti ya, buku aktiviti muka surat ya, 43 ya. Ya, dengan tajuknya lilin gitar semula. Ya, lilin gitar semula. Jadi apakah yang perlu kamu buat? Kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan. Kemudian bina ayat. Ini objek-objek yang diberilah. Contohnya objek ni, inilah minyak masak, kemudian benang, gelas, kemudian batu, ni krayon ya, warna krayon ya, ni. Kemudian lidi ya, lidi. Jadi ini objeknya. Kemudian ini penjodoh bilangannya. Okey, ini penjodoh bilangan dia. Ya. Ini penjodoh bilangan dia. Kamu mesti memadankan penjodoh bilangan ini dengan objek. Contohnya minyak masak. Okey, minyak masak nak guna penjodoh bilangan apa? Botol. Okey, ada berapa minyak masak? Ada satu. Lah, sebotol minyak masak. Jadi macam mana ayatnya? Jadi kamu akan tulis
di ruangan kosong ini, ya, yang disediakan dalam buku aktiviti kamu. Oke, dan sebagainya. Oke. Tajuk dia lilin gitar semula. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini contoh beberapa apa tu? Contoh, kalau lilin kita gunakan penjodoh bilangan batang. Ini contoh beberapa batang lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Ini bahan-bahan terpakai ni objek ni lah. Okey. Jadi kamu bina ayat, ya, menggunakan penjodoh bilangan tersebut. Ya. Tajuk dia lilin gitar semula. Ya. Jadi di sini, ya, murid ini dia ingin menunjukkan cara membuat lilin. Cara membuat lilin. Jadi ayat kamu mestilah berkaitan dengan cara membuat lilin. Contohnya kamu, ya, nak gunakan objek yang pertama ni tadi dengan penjodoh bilangan dia botol. Contoh dia, saya menggunakan sebotol minyak masak terpakai. Contohnya. Okay. Kemudian apa lagi? Ya. Jadi cikgu harap kamu dapat membina ayat kamu sendiri, ya, berdasarkan maklumat yang diberi, ya, di dalam buku aktiviti tersebut. Ya. Jadi sekian saja murid-murid, ya, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, dan cikgu harap kamu dapat membuat tugasan tersebut dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.